Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli sawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kitab hikam kita, dan terima kasih kepada para jemaah yang setia bersama dalam pengajian kitab hikam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan terus menyambung pembacaan kitab kita, satu kitab yang begitu besar manfaatnya kepada kita. Jadi Ustaz doakan agar antum semua di mana sahaja berada dalam keadaan ceria bahagia, dalam keadaan mendapat rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jemaah sekalian. Insya-Allah Ustaz ucapkan juga kepada antum semua agar mendapat kebaikan. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam kepada Ustaz, di mana saja antum berada, di mana saja para jemaah berada, sama ada di Singapura, di Malaysia kita, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, di Melaka, di Pahang, di Johor, di Selangor, di Terengganu, dan di mana saja berada, dan begitu juga di Indonesia dan seumpamanya. InsyaAllah kita sambung kitab kita, pembacaan kitab hikam. Kita sampai pada muka surat yang ke-19. Sebelum tu nak beritahu bahawa kita sudah bicara mengenai matan yang lalu, dunia ni tempat kekeruhan. Dan dunia ni banyak benda yang kadang-kadang benda yang tidak suka pada diri kita. Tetapi kita sebenarnya kena memahami bahawa perjalanan kehidupan kita adalah beribadah pada Allah dan bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita dalam perjalanan kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita disuruh berserah diri kepada Allah. Maka sememangnya berserah diri secara bulat-bulat kepada Allah Ta'ala adalah sesuatu yang paling membahagiakan sebenarnya. Dan bagi orang yang dekat dengan Allah, dia merasakan satu ketenangan bila dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu hendaklah sentiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, dan hajatnya hanya semata-mata kepada Allah Taala. Oleh kerana itu jangan sekali-kali mengharap dan bergantung kepada makhluk, kerana makhluk juga mereka itu penuh dengan sifat lemah dan sifat hina, sifat lemah, sifat fakir, itu sifat makhluk. Maka sekali-kali juga kita jangan bergantung kepada kekuatan diri kita, jangan bergantung kepada usaha, tetapi bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Was'alullaha min fadlih. Maka pohonlah kepada Allah Ta'ala supaya kamu mendapat limpahan rahmatnya, kelebihannya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan setiap sesuatu dia mengetahui. Baik, dalam keadaan ini dia suruh kita supaya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambung matan kita muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19. Sesiapa yang ada kitab ini, kitab hikam, kitab hikam ini, maknanya kitab ini buka muka surat 19. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ma tawaqqafa matlabu anta talibuhu bi rabbika wa la yatasayyaru matlabu anta talibuhu bi nafsika. Maksudnya, tiada terhenti yang dituntut engkau menuntut dia dengan Tuhan kamu.
dengan Tuhan kamu, kerana ia kaya lagi mulia, yang kuasa tiada lemah dan tiada berkehendak kepada sebab atau kepada yang menolong, dan tiada mudah yang dituntut engkau menuntut dia dengan dirimu, kerana dirimu itu lemah, lagi hina, fakir, lagi hakir pun hina juga, pada yang diperolehi akan dia amal di dalamnya anugerah daripada lainnya. Apa maksudnya? Ma tawaqqafa matlabu anta talibuhu, tidak terhenti apa yang kamu pohon, maknanya tidak akan terhenti sesuatu yang kamu pohon. Maknanya tidak akan terhenti di sini maksud tidaklah menjadi satu kepayahan. Tidak menjadi satu kepayahan. Kalau kita masuk, kenapa dia guna perkataan terhenti? Kadang-kadang kalau kita minta, maknanya kita minta, orang minta pada kita, kita boleh beri. Orang minta pada kita, kita boleh beri. Satu hari orang minta pada kita, kita tak boleh beri. Bermakna terhentilah kehendak dia tadi. Maknanya permintaan dia terhenti, kita tak boleh nak tunaikan. Allah tidak begitu. Tidak terhenti bagi Allah, maknanya tidak suka, tidak susah. Maknanya bagi Allah Ta'ala untuk sesuatu perkara yang kamu minta. Maknanya matlabu anta talibhu, sesuatu yang kamu memintanya daripada Allah Ta'ala. Maknanya apa-apa yang kamu minta daripada Allah semua mudah bagi Allah untuk Allah nak menunaikannya. Jadi kalau ada apa-apa, minta dengan Allah Ta'ala. Para jamaah kita, kalau kita kata Allah susahnya, kita mohon kepada Allah Ta'ala, InsyaAllah Allah Ta'ala akan selesaikan, Allah Ta'ala akan tunaikan akan hajat-hajat kita. Dan Allah suka kita memohon kepada dia. Jangan kita memohon dengan selain daripadanya. Hendaklah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa tidak terhenti apa kamu tuntut tadi dengan apa, tiada terhenti dari yang dituntut engkau menuntut, mana kau minta-minta tidak terhenti bagi Allah. Dia dengan Tuhanmu, yakni bagi Allah Ta'ala yang Tuhan kita ini tidak terhenti. Maknanya Allah akan sentiasa boleh memberi apa yang kamu minta. Kerana ia kaya, kerana Allah Ta'ala ini maha kaya, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia lagi mulia, dan Allah maha mulia. Sebab itu kalau kita tengok orang yang mulia, dia selalu tolong kita. Allah Ta'ala maha mulia, dia lebih lagi lah menolong akan hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala ini kuasa, dia boleh beri apa saja yang kamu kehendaki. Maka demikianlah permohonan kita ini kena lebih daripada Allah, kepada Allah Ta'ala. Jangan kita keutamaan kepada makhluk, tidak, tapi kepada Allah. Jadi apa-apa kita nak mencari rezeki pun, jangan lupa Allah, jaga sembahyang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan selesaikan segala masalah-masalah kita. Maka dikatakan lagi, kerana Allah Ta'ala itu kaya, tidak mulia dan tiada lemah. Tidak lemah, apa saja Allah Ta'ala boleh beri kepada kita, dan tiada berkehendak kepada sebab. Dan bila Allah inginkan sesuatu, Allah beri, tak perlu pada sebab-sebab, tak perlu lagi bergantung kepada yang lain. Dan dikatakan bahawa dan tidak juga berhajat kepada yang menolong, kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa, tak perlu kepada penolong. Maka mintalah apa-apa, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ustaz dah cerita kemarin bagaimana Nabi Ibrahim AS, dia mohon pada Allah. Akhirnya ketika mana tidak ada makanan, Allah Ta'ala memberi makanan pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Musa AS pernah sakit. Maka bila sakit, dia mengadu pada Allah, ya Allah, aku sakit. Maka Allah Ta'ala memberitahu pada Nabi Musa, kamu pergi di satu tempat, ambil bahan-bahan ini, barang herba ini ataupun tumbuhan ini, kamu jadikan obat. Maka Nabi Musa makan, lalu sembuhlah dia daripada penyakit tadi. Dan Nabi Ibrahim AS ketika mana sahaja nak dicampakkan dalam api, Namrud nak campak Nabi Ibrahim dalam api, maka ketika itu bergemuruhlah para malaikat, beritahu pada Allah, ini
Khalilullah, ini teman kamu, ini kekasihmu ya Allah, nak dicampakkan dalam api. Maka malaikat pun minta izin memberi pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Allah izinkan. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Ibrahim, abika hajatan, kamu ada apa hajat yang kamu perlukan? Nabi Ibrahim kata, ada pun dengan kamu, yakni dengan malaikat, aku tidak perlukan. Aku tidak perlukan. Kalau dengan Allah, ya, aku berhajat dengan Allah. Maknanya dalam keadaan Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api, ketika itu dalam keadaan cemas, para malaikat pun beriuh rendah. Kerana melihat kekasih Allah ini, Khalilullah ini akan dicampak dalam api. Lalu datangnya malaikat Jibril kata, abika hajah, kamu ada keperluan, kamu ada hajat, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Katanya Nabi Ibrahim, ada pun dengan kamu wahai malaikat, aku tidak perlukan. Aku hanya perlukan kepada Allah Ta'ala. Lalu katanya, beritahu kepada aku akan beritahu kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah kelebihan apabila seseorang itu berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat kita memahami bahawa apa-apa saja hajat kamu kena minta dengan Allah Taala. Kerana Allah Taala itu tidak payah ataupun mudah bagi Allah untuk nak menunaikan hajat kamu. Maka dikatakan lagi, dan tiada mudah yang dituntut engkau menuntut akan dia dengan dirimu. Apa maksud tiada mudah? Yakni susah. Kalau kamu ini menuntut dengan diri kamu, kamu ini hanya bergantung dengan diri kamu, maka benda itu akan jadi payah. Siapa yang bergantung dengan Allah, Allah pemudahkan urusan. Antum berniaga, sesiapa yang berniaga sebagai contoh, maka dia berniaga, dia jalan datangkan usaha, dia berniaga, buka kedai, maknanya tidak menipu orang, kerja dengan baik, dan berserah diri kepada Allah. Maka berserah diri kepada Allah Ta'ala itu maknanya apa? Maknanya seseorang itu setelah dia berusaha, kemudian dia menerima segala pemberian Allah. Hari ini dapat banyak ni, Alhamdulillah. Hari ini untung, Alhamdulillah. Besok rugi, Alhamdulillah. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana hatinya sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, kalau kamu bergantung pada diri kamu, maka benda itu jadi payah. Urusan kamu jadi payah kalau tidak bergantung dengan Allah. Maka kerana apa? Kerana dirimu itu lemah. Kerana kamu ni lemah, maknanya tidak ada kuasa, tidak ada daya. Lagi hina, lagilah kita ini hina. Maknanya apa? Kita tak ada apa-apa. Sikit pun kita tidak ada apa-apa. Hanya Allah beri saja. Hina, kita kosong, tak ada apa-apa di sisi Allah. Maka kita ini lemah, hina, fakir. Fakir, tidak ada apa-apa pun, yang ada semua daripada Allah. Lagi hakir. Hakir ni maknanya hina jugalah. Maknanya hina pada yang dipolehi akan diamal di dalamnya anugerah daripada lainnya. Maka sebenarnya apa yang Allah beri pada kita kalau boleh amal, itu anugerah Allah. Adapun sebenarnya kita tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah tempat kita menyerahkan segala-galanya. Maka para jemaah sekalian, apa pun antum bekerja, baik dalam bidang perniagaan, kerja berniaga ataupun kerja seorang, kerja sendiri, kerja dengan orang lain, bergantung dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tinggalkan Allah. Jangan sampai kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja apa-apa, sembahyang awal waktu. Jangan tinggal sembahyang. Kerana apa? Itu tanda kita maknanya sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala dan
penyerahan kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita redha dengan segala ketetapan Allah setelah kita berusaha. Baik, kita tengok lagi. Maka dia kata bahawa semestinya hamba itu apabila ada tuntutnya pada Tuhan, hamba itu apabila dia ada meminta kepada Allah, apabila ada meminta kepada Allah, maka ada ia muafakat bagi kehendak Tuhannya, maka itulah kehendak Allah Ta'ala suruh kita meminta kepadanya, muafakat bersesuaian dengan Allah. Kerana Allah yang berkuasa, Allah yang memberi, kita yang meminta. Kita yang meminta. Jadi jangan sombong apabila kita tidak mahu berdoa. Bukti orang itu sombong, mereka itulah tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa kita kena sedar kita sebagai hamba, dan kita hendaklah memahami Allah sebagai Tuhan kita yang memberi rezeki kepada kita. Sebenarnya semua milik Allah. Jadi kerana itu jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi bahawa apabila kamu minta dituntutnya pada Tuhannya, yakni apabila kamu minta kepada Allah, dan maka ia muafakat bagi kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendaknya yakni kehendak Allah. Itulah yang Allah Ta'ala kehendaki, kerana bahawasanya kehendak Allah Ta'ala kepada segala hambanya bahawa menzahirkan mereka itu akan hajatnya. Kerana sesungguhnya kehendak Allah Ta'ala itu Allah mahu kita ini tunjuk kita lemah zahir kita kepada Allah Ta'ala. Siapa ni? Melayu Asyam. Moga istiqamah dan semua yang mendengar ini, insya-Allah. Baik, maknanya ni Syed kita Syed, insya-Allah ada masa Ustaz pergi ke Sarawak. Maka dikatakan lagi bahawa apabila seseorang itu bila seorang itu dia nak sampaikan tujuan dia ataupun dia nak cita-citanya tercapai, maka hendaklah dia ini serahkan diri pada Allah. Barulah kehidupan dia bahagia. Baru kehidupan dia bahagia. Maka dalam segala cita-cita kita, segala cita-cita untuk kita nak menghasilkan kehendak kita, maka hendaklah kita berpegang dengan Allah dengan cara yang pertama banyak minta dengan Allah. Minta dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita hendaklah bekerja bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh. Dalam keadaan kita berusaha, jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang melakukan amal, orang yang bekerja dalam keadaan dia tidak lupa kepada Allah, hendaklah yang pertama dia kena serahkan dirinya kepada Allah dalam mencapai maksud. Apa maksud serahkan dirinya kepada Allah? Maknanya dia dalam bekerja, dia kena mengikuti perintah Allah. Maknanya mengikuti perintah Allah, seperti menjaga sembahyang, tidak menipu dan seumpamanya. Kemudian dalam waktu yang sama lepas pada itu, dia pula hendaklah seseorang tadi menerima dengan redha pemberian Allah. Jadi pemberian Allah tu ada banyak, ada sikit. Ada banyak, ada sikit. Maka redalah, rasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, istiqamah dalam kebaikan. Maknanya duduk dalam istiqamah dalam kebaikan. Apabila sahaja Allah Ta'ala beri kepada kita baik sikit baik banyak, hati kita tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini mendapat 3 perkara ataupun melakukan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, kita ini mengejar cita-cita kita. Kita nak hajat kita, tetapi kita lupakan Allah. Ni jaga, jangan sampai begitu. Yang pertama, kita inginkan sesuatu hajat, tetapi kita lupa Allah. Tidak berdoa pada Allah, meninggalkan sembahyang, ketika mana bekerja, berusaha, mengutamakan benda lain daripada ibadat, ini tanda orang itu lupa kepada Allah. Yang kedua,
Ingat, jangan sampai kita merasa sebab usaha kita lah kita ini berjaya. Maknanya jangan sampai kita merasa bahawa segala-galanya daripada kita. Dok, memang pun kamu pandai berniaga, tak apalah, tak nafilah kamu pandai berniaga, tetapi hakikatnya kejayaan kamu daripada Allah. Jadi yang kedua apa? Yang kedua, jangan sampai kamu berpegang dengan usaha kamu sendiri. Maknanya yang kedua, jangan sampai kamu berpegang dengan usaha. Maknanya sabit usaha saya lah ini sebenarnya. Itu tidak. Semuanya datang daripada Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai kamu ini tidak ada sifat takwa dalam pekerjaan kamu. Tidak ada sifat takwa dalam pekerjaan kamu. Seperti apa? Seperti kadang-kadang menipu orang, mengambil hak orang dan seumpamanya. Jadi dalam keadaan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, hendaklah kita berserah diri kepada Allah. Ada satu kisah daripada kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ini dikatakan bahawa ada satu orang, dia ini datang jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi datang jumpa selalu minta duit, datang minta duit, datang minta duit. Begitu saja keadaan dia setiap hari. Tapi Sayyidina Umar ini bila setiap kali datang, Sayyidina Umar bagi duit. Lalu akhirnya Sayyidina Umar bertanya, wahai saudaraku, adakah engkau ini mengharapkan kepada aku yang lebih ke atau kamu mengharapkan Allah yang kamu mengharap kepada Allah Ta'ala yang lebih? Maknanya engkau lebih mengharap pada aku ke lebih mengharap pada Allah? Kamu dalam hati kamu lebih mengharap Sayyidina Umar ke lebih mengharap kepada Allah? Kata Sayyidina Umar bertanya kepada lelaki tersebut. Lalulah dia pun terdiam ketika Sayyidina Umar tanya begitu. Lalu kata Sayyidina Umar, baiklah, kamu pergilah belajar Al-Quran. Kamu pergi belajar, cuba memahami Al-Quran betul-betul. Betul-betul, supaya nanti bila kamu memahami Al-Quran, Allah kayakan kamu. Ini Sayyidina Umar kata, sesiapa yang faham Al-Quran, Allah kayakan dia. Kamu pergi belajar Al-Quran. Kerana Al-Quran nanti siapa yang faham Al-Quran, Allah kayakan dia dan Allah cukupkan kehidupan dia. Kata Sayyidina Umar, nanti saya Umar lagi mengatakan, nanti kamu tidak jadi pengemis, meminta-minta lagi pada orang lain. Lalulah dia dengar macam tu, dia kata baiklah. Dia pun tinggalkan Sayyidina Umar tu belajar Al-Quran. Bila dia belajar Al-Quran, semenjak daripada Sayyidina Umar Al-Khattab kata begitu kepada lelaki itu, Sayyidina Umar Al-Khattab tak jumpa orang tadi. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab rasa macam bersalah pula. Bukan Sayyidina Umar tidak mahu bantu dia, tapi Sayyidina Umar mengharapkan dia ini. Sayyidina Umar hanya bimbang, takut dalam hatimu lebih minta pada Sayyidina Umar pada Allah. Jadi Sayyidina Umar rasa agak maknanya macam kita kata macam rasa bersalah. Sayyidina Umar ni macam rasa bersalah sebab Sayyidina Umar kata macam tu. Lalu Sayyidina Umar merasakan, aku kehilangan seorang yang selalu datang kepada aku. Aku telah kehilangan saudara aku, sehingga sampai sekarang aku tak berjumpa dengan dia, dan dia telah meninggalkan aku, tak muncul-muncul semenjak aku kata macam tu. Kamu pergilah belajar Quran. Nanti bila kamu pergi belajar Quran, nanti Allah cukupkan keperluan kamu. Lepas pada itu, lama tu Sayyidina Umar memang tak jumpa lelaki tadi. Lalulah akhirnya Sayyidina Umar terlihat lelaki tadi berjumpa. Bila jumpa saja, Sayyidina Umar berkata, oh, aku ini betul-betul kehilangan kamu. Ke mana kamu pergi? Maknanya semenjak daripada hari itu aku tak jumpa kamu. Ke mana kamu pergi? Lelaki itu jawab, kan engkau juga yang suruh aku belajar Al-Quran, dan aku telah membaca Al-Quran. Aku belajar Al-Quran, dan Allah memahami, maknanya memahami, memberi kefahaman kepada aku tentang Al-Quran. Maka katanya, setelah aku membaca Al-Quran, rupa
rupanya aku sudah tidak memerlukan Umar Al-Khattab, katanya. Aku sudah tidak memerlukan Umar Al-Khattab. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, mudah-mudahan moga-moga engkau mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Cuba bagi tahu kepada aku ayat mana yang kamu faham, yang kamu kata Allah memahamkan kamu, dan ayat mana yang menyebabkan engkau tidak berhajat pada Sayyidina Umar. Katanya lalulah katanya lelaki tadi ada satu ayat yang menyedarkan aku dan membenarkan apa yang kamu kata. Dan dengan ayat inilah aku tidak lagi berhajat dengan kamu. Apa ayatnya? Ayatnya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum, maka di langit sana itu ada rezeki kamu, wa ma tu'adun, sebagaimana yang telah dijanjikan, dan apa-apa yang dijanjikan kepada kamu. Yang dimasukkan dijanjikan oleh kamu ialah syurga dan pahala dan juga dosa. Dan apa-apa yang Allah Ta'ala di langit tadi adanya rezeki kamu, yakni dengan turunnya hujan maka ditumbuhkan tanaman, dan dimasuk dengan langit juga maknanya kamu kena banyak berdoa kepada Allah. Katanya kerana ayat inilah aku berkata pada diriku sendiri, rezekiku di langit, aku duk cari di dunia selama ini. Maka aku pun memahami bahawa apabila sahaja bergantung kepada Allah, Allah turunkan rezeki daripada langit. Allah turunkan air hujan, ditumbuhkan tanaman. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab menangis bila dengar macam tu, Masya Allah. Dengan satu ayat ni saja, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, sesungguhnya di langit sana itu ada rezeki kamu dengan apa yang Allah Ta'ala janji. Sayyidina Umar rasa kagum orang ini dengan satu ayat ini sahaja, sehingga dia sudah tidak berhajat lagi kepada Sayyidina Umar. Kita ni bulan Ramadan Pak Khatam baca Quran, tiap hari baca Quran, berapa ayat dah kita jumpa, tapi tak serak lagi di dalam hati kita, masih lagi bergantung dengan makhluk. Inilah kita yang banyak dosa sebenarnya. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita sentiasa bergantung dengan Allah. Jangan lupa berdoa, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lalu dikatakan lagi, dan inilah kediaman ubudiyah. Inilah kedudukan orang yang ubudiyah kepada Allah apabila dia menzahirkan dia hanya berhajat kepada Allah. Dia menzahirkan dia tak ada apa-apa, dia hanya bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya maka kita orang awam ini, tawakal orang awam ini, dia ini tawakal dalam keadaan seperti apa dia, anak kecil dengan ibunya. Adakah anak kecil tu memikirkan tentang nak makan apa, nak makan minum? Tak fikir dah, sebab dia serah diri kepada mak ayah dia. Ini tawakal kita orang awam maknanya. Tapi nak makan macam mana? Nak makan kena minta mak lapar dan sebagainya, akhirnya ibu bagi makan. Maka tawakal, ada tawakal yang lebih tinggi sikit. Tawakal orang awam mesti dimula dengan usaha, usaha dan doa. Ini tawakal orang awam. Ada lagi naik sikit makam, dia tidak banyak usaha, dia lebih berserah diri kepada doa, banyak berdoa kepada Allah. Sudah tidak ada usaha, tapi berdoa kepada Allah. Maknanya tinggi lagi, makam tinggi lagi kepada Allah Ta'ala. Tidak lagi berhajat, tidak lagi bergantung yang lain, hanya menyerah diri kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ada pun tentang rezeki, dia tak minta dah. Dia tak minta dah tentang rezeki. Kerana apa? Sebab dia sudah yakin Allah menjamin rezeki. Ada satu orang wali Allah. Ini wali Allah bukan kita tak boleh ni. Ini kisah wali Allah. Ada satu orang wali Allah, dia kata, aku meyakini Allah memberi rezeki kepada aku. Maka satu hari dia kata, aku nak musafir.
pergi satu tempat dan aku tidak mau membawa sebarang bekalan. Makanan pun tak nak bawa, duit pun tak nak bawa. Dan aku tidak mau makan kecuali Allah tidak mau mengangkat tangan ini menyuap makanan sehingga Allah memberi makan pada aku. Kata dia. Kerana yakin dia kepada Allah. Lalulah dia pergi musafir, tak bawa bekal langsung. Bekal pun tidak bawa. Lalulah dia pun pergi. Dia tak lalu dekat jalan yang biasa orang lalu, jalan yang tak ada orang lalu jalan tu. Maka dia pun serah diri pada Allah. Dia pun jalan. Bila berjalan, mari rasa lapar. Dia kata, ya Allah, aku serah padamu. Lalu datang dalam keadaan letih. Dan dia pergi pula, lalu bekal tak ada langsung. Dan dia kata dia tak nak makan dengan surat tangan dia. Nabi Allah Ta'ala beri makan. Bila dia berjalan satu ketika, lalu tiba-tiba dia tengok ada satu rombongan. Rupa-rupanya rombongan tu rombongan yang sesat. Dia sesat jalan. Jadi bila sesat jalan, tak tahu nak gimana, nampak dia daripada jauh. Kata rombongan tadi, itu ada seorang diri tu, mungkin dia tahu jalan dia. Dia pula tengok ada rombongan, dia kata ini rombongan datang. Jadi aku kena larikan diri kerana aku tidak mau berhajat dengan makhluk. Akhirnya rombongan tadi pergi kat dia kerana nak tanya jalan mana ni yang dia sesat dia. Tetapi dia lari kerana dia tidak mau bergantung dengan makhluk. Oleh kerana dia tak makan, dia letih, dia lari, dia jatuh. Bila dia jatuh saja, dia pun orang Terengganu kata wak lolok pensan. Berpura-pura pensan. Dia pun berpura-pura pensan. Lalu orang pun tengok dia. Orang tu tengok dia. Orang ni kata orang ni keletihan, tak ada makanan ni. Mungkin dia pensan kerana dia tak makan. Maka akhir sekali dia ambil makanan, disuapnya dalam mulut orang tadi. Disuap dalam mulut orang tadi. Tengok orang tu disuap dalam mulut orang tadi, dia pun ketawa. Orang tu rasa pelik, kenapa kamu ketawa? Dia kata demikianlah, betul lah Allah Ta'ala memberi rezeki pada aku. Sedangkan aku tidak bawa bekalan, aku kata aku tidak mau makan. Tapi dengan tangan aku nak Allah Ta'ala beri makan, sehingga Allah Ta'ala datangkan kamu menyuap makanan dalam mulut aku. Jadi demikian ni kisah sang wali Allah yang benar-benar tawakal. Para jamaah sekalian, kita kena bertawakal, usaha. Jangan tidak usaha, usaha dan jangan berpegang dengan usaha. Tetapi hakikatnya Allah lah yang memberi setelah kita berusaha. Baik, inilah maqam ubudiyah, iaitu yang terlebih utama daripada kediaman ubudiyah. Maqam yang benar-benar ubudiyah ini, yakni mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar, inilah yang dikehendaki oleh Allah, iaitu yang terlebih tinggi maqam, kerana bahawasanya dituntut Allah Ta'ala daripada segala hamba maka dalam keadaan seorang itu benar-benar ubudiyah kepada Allah. Maka seorang hamba, dulu Ustaz dah bagi tahu, saya ulang balik, seorang hamba ni yang pertama, kalau dia sebanyak mana dia buat amal-amal yang dahulu pun, dia tak pernah berfikir, tak pernah ingat bahawa dia ini ahli ibadat. Hamba dia adalah orang yang tidak merasa memiliki amal. Ini hamba. Kalau kita rasa aku dah mayang banyak, aku dah baca Quran banyak, belum lagi kamu ini hamba. Maknanya. Jadi hamba ini adalah hamba ini adalah seorang itu, dia sudah tidak lagi merasa dia ada amal sedangkan dia beramal. Satu. Yang kedua, sifat seorang hamba. Seorang hamba kalaupun dia beramal sekalipun, dia merasakan bahawa dia adalah orang yang banyak dosa, tidak banyak amal, walaupun dia ahli amal.
Dan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dia ketika mana dia ini melakukan amal, dia sentiasa merasa fakir dan tidak pernah merasa memiliki amal. Maka seorang hamba adalah tak merasa memiliki amal kerana dia adalah orang yang tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan bahawa kerana bahawasanya dituntut Allah Ta'ala daripada segala hambanya seperti firman-Nya yang maha tinggi, dan tiada kujadikan jin dan manusia melainkan kerana ibadat mereka itu akan daku. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan kamu mengenal Allah, dalam keadaan kamu makrifat kepada Allah, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan lagi, ubudiyah itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi segala makhluknya, dan dipilih Rasul diberinya, dan dikatakan bahawa ubudiyah itulah yang dikehendaki oleh Allah, dan ubudiyah itulah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ubudiyah adalah orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Dia bukan hamba kepada selain pada Allah. Kalau selain pada Allah, hamba apa? Hamba 4 perkara. Sama ada menjadi hamba dunia, ataupun hamba makhluk, ataupun hamba nafsu, atau hamba syaitan. 4 perkara ini maknanya. Itu kalau tidak menjadi hamba Allah. Boleh jadi menjadi salah satu daripada 4 perkara ini. Wal-iyazubillah. Kita mohon kepada Allah agar kita semua menjadi hamba kepada Allah. Baik. Lalu dikatakan lagi kerana dipilihkan antara bahawa ada Nabi itu Malik, Nabi jadi raja ataupun Nabi jadi hamba. Allah Ta'ala beri pilihan kepada Rasulullah. Kamu menjadi seorang Nabi tapi kamu ada kerajaan. Kamu ada kerajaan, maknanya, ataupun kamu menjadi seorang Nabi, kamu ini sebagai hamba Allah yang tidak ada kerajaan. Maka Rasulullah memilih apa? Maka mengisyaratkan kepadanya Jibril bahawa tawaduk ia, maka memilih ia kepada ubudiyah. Maka Rasulullah memilih menjadi Nabi, tetapi Nabi yang hamba, tidak memiliki kerajaan besar. Yang ada hanyalah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak kala tawaduk ia bagi Allah bila menunjukkan Rasulullah ni memilih jalan tawaduk, rendah diri. Tidak ada apa-apa Rasulullah ini, yang ada hanya kehambaan kepada Allah. Tahu Rasulullah ini, para jamaah sekalian, kadang-kadang Rasulullah ini, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah tidur, kalau Rasulullah bangun pada tidur, ada bekas belakang dia. Kenapa Rasulullah tak tidur atas tilam katil macam kita? Kerana Rasulullah tidur di atas tikar daripada pelepah tama. Sehingga sahabat menangis tengok keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau seorang Rasul tapi tidur dalam atas gini saja keadaan. Raja Rom, Raja Parsi tidur dalam keadaan mewah. Maknanya Rasulullah beritahu pada sahabat, biarlah mereka mengambil dunia, kita mengambil akhirat. Jadi satu hari satu orang wanita Ansar datang jumpa Rasulullah, datang rumah Rasulullah dan disambut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba dia terlihat ada satu kain yang tebal. Maka dia tanya pada Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah khabar itulah tempat tidur Nabi. Dia sedih, Masya Allah, Rasulullah hanya tidur atas kain je, kain yang tebal saja, tebal sikit saja. Maka dia pun balik. Bila dia balik, dia bagi tempat tilam yang lebih baik untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah balik, Rasulullah tanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ini apa ni? Lalulah Rasulullah, Siti Aisyah kata,
Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi ada satu orang wanita Ansar, dia tengok tempat tidur kamu, dia bersedih, lalu dia bagi yang ini. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa Rasulullah tidak mau memakai ini kerana ada lagi orang yang pakai. Suatu mana mungkin tidur dalam keadaan sedak-sedak, sedangkan ada lagi yang lebih susah daripada Nabi. Maka baginda tak ada apa-apa. Kalau orang bagi pada Rasulullah hadiah, Rasulullah pun letak dan sudut, Rasulullah ambil selendang, Rasulullah tutup situ, itulah almari Nabi. Ketika mana sahabat datang, lalulah Rasulullah apakan selendang Nabi, suruh duduk, itulah sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keadaan Rasulullah. Maka Rasulullah memilih jalan apa dia? Jalan tawaduk, merendah diri, berserah diri kepada Allah. Rasulullah boleh ke kaya? Lebih pada tu boleh. Sehingga dikatakan bahawa datang orang musyrikin Mekah minta, ya Rasul, ya Muhammad, kalau engkau jadikan bukit itu emas, kami akan beriman dengan kamu. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, kalau engkau inginkan bukit itu menjadi emas, nasai bukit akan menjadi emas. Tapi Rasulullah tidak mau memilih bukit jadi emas. Kerana apa? Kerana bimbang nanti umatnya diazab oleh Allah Ta'ala. Okey, baik. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah ini tawaduk dengan memilih ubudiyah bagi Allah, maka ditinggikan Allah Ta'ala akan dia. Dengan sebab Rasulullah ini memilih jalan ibadah ubudiyah kepada Allah, maka Allah tinggikan dia dan dijadikan penghulu anak Adam. Maka Rasulullah adalah penghulu, pemimpin bagi segala manusia. Maka kerana demikian itulah sabda Nabi SAW, aku penghulu anak Adam, tiadalah megah. Ana sayyidul qaum, ana sayyidul qaumi Adam, aku ini penghulu kepada semua Bani Adam. Maknanya wala fakra, bukan aku nak berbangga-bangga. Maka demikianlah, ikutlah jalan Rasulullah, ikutlah jalan yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, bertawakallah kita kepada Allah. Maknanya segala cita-cita yang kita inginkan, kita berusaha. Namun selepas daripada itu, kita berserah diri kepada Allah. Bila Allah memberi setelah kita berusaha, jangan lihat usaha kita, lihat itu semuanya datang daripada Allah. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadan, tiadalah mudah yang dituntut daripada bangsa agama ataupun bangsa dunia engkau menuntut akan dia dengan diri kamu. Kalau kamu nak minta satu benda yang akhirat atau benda dunia, tapi kamu gantung dengan diri kamu, jadi payah. Contoh bangsa akhirat macam mana? Contohnya ginilah, maknanya kita nak bangun malam untuk sembahyang tahajud contoh. Tapi kita nak sembahyang tahajud ni kita gantung pada diri kita saja. Kita pun tak apalah, pukul 3 nanti saya bangunlah. Nanti saya kejut pukul 3 saya nak bangun sembahyang tahajud, kata dia. Gantung pada diri. Maka walaupun kamu nak buat perkara agama, kalau kamu bergantung dengan diri kamu, benda tu jadi payah. Tapi kalau kamu bergantung dengan Allah, jadi mudah. Macam mana caranya? Nak bangun malam, okey, nak tidur ambil wuduk. Sebelum pada tu berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau rajin sembahyang hajat pula, ya Allah bangunkan aku pada malam ini. Lepas tu berserah pada Allah. Nak tidur dalam keadaan ada wuduk, baca Allahu Ahad, baca 3 ku, baca Fatihah, baca ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir sampai 100 kali. Kemudian baca ayat innal ladzina amanu wa amilus salihat. Lepas tu doa minta dengan Allah Ta'ala, bangunkan aku dengan sungguh-sungguh, baru mudah. Ni pakai guna jaloceng saja. Tak apa nak bangun pukul 3, tak jaloceng saja. Payah nak bangun, gantung dengan diri. Tapi berhajat dengan Allah jadi mudah. Selagi mana kamu bergantung dengan diri kamu, maka amalan itu menjadi berat, menjadi payah. Baik benda itu dunia, ataupun baik benda akhirat, ataupun benda dunia. Baik ibadat, ataupun pekerjaan.
Tak boleh bergantung dengan diri kita. Kita dok berniaga, kita dok bekerja. Ramai mana orang berniaga, bekerja tapi pergantungan kurang dengan Allah. Jadi kalau kita bekerja, berniaga, kita berdoa pada Allah biar dapat perniagaan maju, biar dapat dan seumpamanya. Maknanya. Jadi doa kena doa. Baru ni kita pergi satu kedai, tiba-tiba datang satu orang bawa satu plastik. Apa dia? Kata bagi kepada ustaz. Yang tengok, wah durian, naik bagi. Maknanya saya pun tengok, saya heran dia. Saya kata dia duk tunggu pelanggan, tak ada orang pun mari kedai dia, tapi dia bagi pada kita. Maka kita tak ada arah, kita pun angkat tanganlah berdoa supaya Allah Ta'ala majukan perniagaan dia. Jadi sebenarnya pergantungan kita mesti kena kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tawakal. Baru Allah Ta'ala akan jadikan kita tenang, insya-Allah kita akan bahagia. Baik. Dan dikatakan lagi kalau kamu bergantung dengan diri kamu, jadi payah bagi dirimu, padahal berpegang atas haulmu dan kuwahmu. Kamu kena daya dan upaya kan? Jangan duduk gantung dengan kekuatan kamu, dengan daya dan upaya kamu. Kalau bergantung macam itu, yang demikian itu kerana tiada muafakat bagi kehendak Tuhanmu. Kalau kamu bergantung dengan daya upaya kamu, gantung dengan kekuatan kamu, maka itu tidak bertepatan dengan kehendak Allah. Bahawasanya nafsu itu tiada menuntut ia melainkan segera dan adanya pada barang yang ada di dalamnya bahagiannya. Jadi begitulah nafsu. Kadang-kadang kita terlalu mengikut nafsu, kita nak benda yang segera cepat. Sedangkan kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang sebenarnya. Jangan dok gantung dengan nafsu kita. Jangan dok bergantung dengan kekuatan kita. Semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hak Allah Ta'ala itu menuntut dia daripadamu bahawa engkau meninggalkan kehendak kamu. Allah maknanya suruh kepada kita supaya kita meninggalkan kehendak kita, ikut kehendak Allah. Kalau kita ada kehendak kita mesti mengikuti kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kamu jaga sembahyang 5 waktu. Kamu kena berbaik-baik dengan orang yang kamu berurusan. Ini kehendak Allah. Kita ada kehendak kita. Kehendak kita mesti mengikut di atas kehendak Allah. Kita mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang Allah Ta'ala tuntut. Maknanya bila kita mengikuti kehendak Allah, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan segala urusan kita. Maka meninggalkan kehendakmu bagi kehendaknya, dan jangan engkau memilih sertanya sesuatu, dan kamu serahkan dengan pilihan Allah. Dengan pilihan Allah. Hari ni kita berniaga, lalulah tak dapat untung banyak. Usaha dah. Serah diri pada Allah, tapi dapat sikit. Kena fikir kehendak kita nak banyak. Okey, kehendak nak banyak itu kehendak kita. Kehendak Allah bagi kamu sikit. Maka ingat, kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Jangan ada pilihan. Contoh, ada pilihan, bila kita dapat sikit, kita tak puas hati sebab kita nak pilihan kita. Jangan, kita serah pada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang berniaga, kalau perniagaan tu tak banyak untung, jangan banyak mengungut. Banyak muhasabah, berdoa kepada Allah. Kalau kita berniaga, perniagaan kita rugi, maka jangan kita ini buruk sangka pada Allah. Doa biar Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita. Dalam waktu yang sama, cek ibadat kita. Kalau ibadat kita alhamdulillah kita jaga, kita mengikut kehendak Allah, Allah pemudahkan segala urusan kita. Barang siapa ada dalam hal tawajuhnya ataupun awal qasadnya, tawajuhnya yakni penumpuan dia kepada Allah, ataupun awal qasadnya yakni pada permulaan niat dia tadi, ataupun nihayah amrunnya ataupun penghabisan pekerjaannya itu, tuntut dengan dia baginya, dan wusulnya dengan dia kepadanya, dan rujuknya daripadanya baginya, maka adalah yang demikian itu dalil sah kesudahan. Kalau
salah satu orang tadi penumpuan hatinya kepada Allah, dan awal qasad dia, permulaan niat dia kerana Allah, dan akhir kehidupan dia pun perjalanannya semua kerana Allah. Itulah menunjukkan bahawa kesudahan yang baik, perjalanan yang baik. Maknanya, dan sampai ia kepada darajat, sampai ia kepada darjat yang sempurna. Jadi demikianlah dikatakan bahawa apabila seorang tadi, bila mana saja dia ini berjalan kepada Allah Ta'ala, dia berusaha, maka hendaklah seorang itu menyerahkan diri kepada Allah. Cara dia macam mana? Niat itu kena benar, cita-cita kena ada, semangat kena kuat, dalam waktu yang sama berserah diri, tawakal, kemudian redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang diceritakan bahawa ada satu orang nama dia Amir ibnu Abdullah. Dia seorang ahli tasawuf. Seorang ahli tasawuf nama dia Amir ibnu Abdullah. Dia mengatakan bahawa, dia kata, setelah aku membaca Al-Quran, aku telah berjumpa dengan 3 ayat. 3 ayat. Maka 3 ayat ini rupanya memberi pertolongan aku dan juga dapat menyelesaikan segala masalah aku dengan 3 ayat. Dan dengan 3 ayat inilah yang dapat menyebabkan aku mendapat kebahagiaan. Apa 3 ayat itu? Apa 3 ayat itu? Maka ayat yang pertama, ayat dalam surah Yunus. Allah Ta'ala berfirman, wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang pertama. Apa maksudnya? Wa im yamsaskallahu bidurin, jika Allah Ta'ala nak beri mudarat kepada kamu, fala kashifa lahu, maka tiada orang boleh menghalangnya. Maknanya kalau Allah nak beri menimpa kemudaratan, tak ada orang yang boleh membuka, tidak ada orang yang boleh menghindarkan dia. Mudarat itu tetap akan datang kepada dia. Wa in yuridka bi khairin, seandainya Allah Ta'ala inginkan kamu kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang boleh menolak kurniaan dia. Kalau Allah nak beri, tak ada orang yang boleh tolak. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi, dan Allah memberi kepada sesiapa yang dia inginkan kepada hambanya daripada kebaikan. Wa huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Lalu kata Amir ibn Abdullah, aku jumpa ayat ni, aku jumpa ayat ini, lalu aku merenungi, aku mengatakan bahawa jika Allah nak membinasakan, pasti akan binasa, dan Allah nak menyelamatkan, pasti akan selamat. Maka aku serah pada Allah segala-galanya, kerana dialah yang memberi manfaat, dialah yang memberi mudarat. Itu yang pertama. Maknanya apa? Aku serah pada Allah. Manfaat, mudarat aku serah kepada Allah Ta'ala, dan aku hanya mengikuti perjalanan Allah. Allah, apa yang Allah Ta'ala perintah, aku lakukan. Apa yang Allah Ta'ala larang, aku tinggalkan, dan aku berserah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala kata aku selamat, aku akan selamat. Maknanya begitu. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua katanya, aku mendengar firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka dikata, hendaklah kamu ingat pada aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli, hendaklah kamu bersyukur kepada aku, yakni berterima kasih kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan kamu kufur, yakni jangan kamu ingkar kepada Allah, jangan kamu kufuri akan nikmat Allah. Maka bila Allah Ta'ala kata fazkuruni azkurkum, aku pun tak lupa-lupa, aku terus mengingati Allah, aku terus ingat Allah ketika mana susah, aku terus amalkan zikir sehingga hati aku benar-benar ingat Allah.
maknanya. Jadi bila ingat Allah, banyak zikir, insya-Allah Allah tidak akan sia-siakan kita. Dan ayat yang ketiga pula, aku telah mendengar firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada binatang yang melata di atas muka dunia kecuali Allah memberi rezeki kepadanya, dan Allah mengetahui kediamannya, kat mana dia tinggal, kat mana dia menyembunyi, kat mana dia menyimpan, Allah mengetahui. Kullun fi kitabim mubin, semuanya di dalam kitab Allah yang nyata. Maka tiga ayat ini, apa dia? Yang pertama tentang musibah, kalau Allah nak timpa, kalau Allah selamat, tetap selamat. Yang pertama, aku pegang begitu katanya. Yang kedua, aku ingat, kena banyak ingat pada Allah. Bila aku ingat Allah, Allah ingat aku. Maka dalam keadaan macam itu, aku terus mengingati Allah Ta'ala, kata Amir Ibn Abdullah. Dan yang ketiga, aku dengar ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Aku mendengar ayat ini, aku tahu semua rezeki Allah Ta'ala telah jamin, sampai binatang pun Allah Ta'ala jamin. Maka semenjak daripada itu, aku malas dah runsing tentang rezeki. Hari ini kita masih lagi runsing lagi, sedangkan rezeki itu dalam ayat ini sudah nyata, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah seseorang itu menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kesimpulan daripada matan kita ini, apa maksudnya? Apabila kita ada bercita-cita, ada kehendak sesuatu, maka kita boleh mencapai cita-cita itu dengan melalui usaha. Dengan tekun dan bersabar dalam waktu yang sama, jangan melupai Allah, yakni menjaga ibadat. Kemudian yang kedua, apabila berjaya kamu dalam satu usaha, jangan kamu ini sekali-kali berpegang dengan kepandaian kamu, kebijaksanaan kamu, ataupun berpegang dengan usaha kamu. Jangan begitu. Kerana apa? Kerana semuanya yang diberi, yang kamu dapat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, aku perlu istiqamah, berada dalam kebaikan. Ketika mana mencari berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga para jemaah mendapat kebaikan di sisi Allah. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kita, menjadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga kita semua mendapat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Jadi insya-Allah sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Kalau diizinkan Allah, kita boleh bertemu lagi. Satu lagi Ustaz nak tanya, sudah selawat ke? Belum lagi selawat. Kalau belum selawat, hendaklah berselawat. Kena ada tasbih 100 seumpama ini. Maknanya berselawat paling kurang 100 ataupun 300. Kalau nak tasbih 1000 macam ni pun boleh 1000. Tapi bagi orang yang tak biasa lagi, jangan ambil 1000, ambil sikit-sikit dahulu. Berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ustaz juga nak pesan, yakni di samping kita ini maknanya jaga selawat dan seumpamanya, dan kita juga kena jaga sembahyang di awal waktu. Pastikan sembahyang kita sembahyang di awal waktu. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi malam besok. Kita sambung lagi tentang pembacaan kitab hikam kita. Dan insya-Allah jangan lupa pada hari Jumaat ini, Jumaat pagi, Sabtu pagi, Ustaz bersama dengan TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ingat insya-Allah kita bertemu pula pada hari Jumaat dan Sabtu, 2 hari.
dalam Tanyalah Ustaz. Jadi insya-Allah kita moga-moga dapat kebaikan, moga-moga Allah Taala beri rahmat. Ustaz bukan orang alim, bukan orang soleh. Kalau tidak faham, bertanya orang yang lebih alim dan berjumpalah dengan orang yang lebih soleh. Kemudian maknanya Ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah kurniakan, apa yang Allah Taala beri. Insya-Allah kita bertemu malam besok insya-Allah. Jadi sekadar ini saja, minta maaf kalau ada kekurangan, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, dan insya-Allah nak jadi KM Ustaz, banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.